Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi bacaan hadis. Hadis yang ke-23 daripada 40 hadis yang berkaitan dengan core value. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. An Anas radhiyallahu anhu qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'aril man. Qala fasallama alayna faba'athani ila hajah فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana kita tahu Anas bin Malik ini seorang sahabat yang mana pada usia kecil mak iaitu Ummu Sulaim telah menghantar Anas ini untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Anas dipanggil sebagai khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang berkhidmat kepada Nabi. Dia ada perbezaan orang khadim ataupun khadam dengan hamba. Hamba ini seorang yang tidak merdeka, tapi khadam ini orang berkhidmat yang merdeka, tapi dia berkhidmat kepada seseorang. Jadi Anas ni seorang merdeka, tapi mak dia diwakafkan, diberi Anas ni untuk bantu Nabi SAW. Sebab itulah antara kesannya Anas ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis pada Nabi SAW. Sebab dia tahu dia banyak dengan Nabi, dia banyak bantu Nabi, maka dia banyaklah mengatur tentang hadis Nabi tentang perkara apa Nabi buat. Antaranya kisah ini. Qala ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah datang kepada aku. Ini Anas cerita. Dia cerita kepada siapa? Nanti di hujung ini disebut daripada Sabit, iaitu seorang sahabat Nabi, Sabit. Jadi Anas cerita kepada Sabit. Nabi SAW telah datang kepada Anas pada satu hari. Wa ana al'abu ma'al ghilman. Dan pada ketika itu adik aku iaitu Anas bermain dengan kanak-kanak lain. Iaitu waktu tu dia masih lagi kanak-kanak, masih lagi muda. Maka Anas bermain dengan kanak lain. Nabi pun datang. Qala fasallama alaina. Kemudian Nabi bagi salam kepada kami semua, kepada Anas dan kawan-kawan dia. Faba'athani ila hajah. Kemudian Nabi telah mengutuskan Anas untuk menyelesaikan hajat Nabi. Iaitu Nabi ada tugasan, ada kerja, Nabi minta Anas tolong buat. Seperti mana Anas ini dia berkhidmat kepada Nabi, maka Nabi panggil Anas minta tolong buat satu kerja. Sehinggalah fa'abta'tu ala ummi. Tinggal aku pulang lambat sikit ke rumah untuk pulang jumpa dengan mak aku iaitu Ummi. Falamma ji'tu. Ketika aku sampai kat rumah, qalat, maka ibu aku bertanya, ma habasaka, apa menyebabkan kamu lambat? Qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Nabi telah meminta aku, telah mengutus aku untuk satu hajat, untuk menyelesaikan satu hajat, selesaikan satu tugasan kerja. Qalat ma hajatuhu. Maka ibu sebagai seorang ibu ditanya Anas, apa yang Nabi minta tolong buat? Apa minta Nabi tolong selesaikan apa? Maka apa jawab Anas? Qultu, aku berkata, Anas kata, innaha sir. Dia adalah satu rahsia. Satu benda yang rahsia tak boleh diceritakan. Maka apa jawab ibu Anas? Ini kita nak tengok bagaimana Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, walaupun pada ketika itu seorang kanak-kanak, tapi pandai merahsiakan perkara yang perlu untuk dirahsiakan. Dan juga kita tengok bagaimana mak Anas ni, bila Anas sebut itu adalah satu perkara rahsia, maka apa jawapan mak Anas? Dia jawab, la tuhaddisanna bisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janganlah kamu menceritakan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan, kepada sesiapa pun jangan ceritakan. Even hatta kepada ibu sendiri pun jangan ceritakan. Bila dia tahu itulah satu rahsia, maka jangan ceritakan. Bayangkan kalau rahsia orang lagi tidak tahu. Kita lagilah benda tu rahsia, lagilah kita rasa macam eager nak tahu. Tapi beza. Tengok bagaimana akhlak Anas menyimpan rahsia, dan juga akhlak ibunya bila tahu itu satu perkara rahsia, maka dia kata simpan rahsia tersebut. Maka apa jawab Anas di penghujung hadis ini? Qala wallahi law haddathtu bi ahada la haddathtuka ya Sabit. Wallahi, demi Allah, kalaulah diboleh untuk aku ceritakan perkara ini kepada orang lain, nescaya aku akan cerita kepada kamu ya Sabit, wahai Sabit. Itu sahabatnya. Jadi satu kisah yang mungkin sedikit panjang, tetapi dia punya pengajaran yang sangat besar. Iaitu apa? Yang pertama, kita wajib menjaga rahsia.
Di mana hadis yang sebelum ini kita bincangkan tentang aib, ini tentang rahsia. Rahsia itu mungkin bukan aib, tapi perlu dirahsiakan, maka perlulah kita menyimpannya. Walaupun perkara tersebut orang tanya ataupun orang nak tahu, kalau kita diberi amanah untuk simpan rahsia, maka kita kena simpan, wajib untuk simpan. Walaupun rahsia itu diminta oleh orang yang rapat dengan kita, mak ayah kita contohnya, pasangan kita contohnya, ataupun orang lain yang rapat dengan kita, tapi benda itu adalah amanah untuk simpan, maka wajib kita simpan. Kecuali kalau perkara itu perkara yang mungkar, perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik, bagaimana contohnya, kita kalau kita tak beritahu, perkara itu menyebabkan kerosakan, ataupun perkara itu kita beritahu menyebabkan bos perlu tahu tapi kita tak beritahu. Contohnya tak beritahu sebab apa? Kita nak simpan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku kat office, itu bukan yang sepatutnya lah. Tapi kalau perkara yang baik, perkara yang harus, maka kalau kita kena simpan, wajib untuk simpan rahsia tersebut. Dan antara pengajaran lain yang kita dapat pada hadis ini ialah bagaimana peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa sangat mainkan peranan mencorkan anaknya. Tengok bagaimana Anas jawab, ini adalah rahsia. Apa respon ibunya? Dia kata, kalau ini adalah rahsia Nabi, maka kamu kena simpan rahsia tersebut. Bagaimana kita mendidik anak kita? Kalau kita sendiri yang semangat untuk gosip contohnya, untuk tahu rahsia, maka bila anak melihat kita sebagai contoh, dia akan terkesan. Jadi kita kena tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Moga-moga anak-anak dapat ikut dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah antara beberapa pengajaran lah. Dan hadis ini pertama tentang rahsia, kita kena simpan rahsia jika perkara itu perkara yang harus atau perkara yang wajib simpan. Dan juga keduanya, kita kena bagi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Wallahu alam. Setakat saja pada hari ini, moga-moga sedikit hadis pada hari ini dapat dimanfaatkan, dapat diamalkan oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.